Tan Sri Yang Dipertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kerana masa yang cukup suntuk 5 minit, saya akan membaca tulisan yang saya tulis pagi ini. Tujuan Akta Perlembagaan Pindaan pada hari ini adalah untuk mewujudkan peruntukan yang membolehkan sebagai punca kuasa bagi RUU Anti Lompat Parti agar dapat dibentang secepat mungkin di Dewan Yang Mulia ini. Pembuat dasar utama bagi parti saya UMNO, iaitu Perhimpunan Agung UMNO, pada 19 Mac 2022 telah dengan sebulat suara meluluskan usul yang berbunyi menggesa melaksanakan transformasi institusi politik, termasuk cadangan yang diperjuangkan agar Akta Anti Lompat Parti dan pendanaan politik dibentangkan di Dewan Rakyat serta memperkasakan institusi parlimen dan Dewan-Dewan Undangan Negeri. Seawal 20 hari bulan 12 2018, dalam sebaran media sosial, saya sendiri menggesa agar kerajaan PH pada waktu itu supaya membawa Akta Anti Lompat Parti atas 3 sebab. Pertama, lompat mencemar demokrasi. Kedua, lompat mengkhianati pengundi. Ketiga, lompat melanggar etika parti. Saya secara peribadi turut mencadangkan pada tahun 2018 4 perkara. Pertama, jika melompat maka automatik berlaku PRK, pilihan raya kecil. Kedua, yang melompat tidak dibenar bertanding dalam PRK itu. Ketiga, denda kepada MP melompat sejumlah dana yang dibenarkan ketika PRU, iaitu RM200,000 dipulang kepada parti berkaitan. Dan keempat, di peringkat negeri juga wajar diadakan undang-undang ini. Itulah cadangan pada 2018 dan saya ulangi pada 30 Ogos 2021 tahun lepas sebelum MOU 13/9/2021 ditandatangani dalam kenyataan media sosial saya agar kerajaan keluarga Malaysia ini melaksanakannya. Saya juga menyebut bahawa Malaysia akan menjadi salah satu contoh demokrasi yang terbaik jika akta ini dibuat. Jangan cemari demokrasi mandat rakyat di negara ini dan hentikan perbuatan melompat parti. Hari ini 11 April 2022 adalah satu hari yang tercatat dalam lembaran sejarah negara, tercatat dengan tinta emas kerana Dewan Rakyat ini akan membawa suatu usaha besar. Yang pertama, langkah 1000 tapak tentu dimulakan dengan langkah yang pertama pada hari ini. Kebebasan rakyat dalam Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan Perkara 10 ialah kebebasan bercakap, berhimpun dan membentuk persatuan. Namun tiada satu hak yang benar-benar mutlak, kerana Parlimen boleh menyekat atas apa-apa sebab yang dibenar oleh perlembagaan. Mahkamah telah menyatakan bahawa Parlimen boleh mengenakan sekatan yang perlu pada kadar berpatutan dan munasabah. Parlimen boleh menyekat hak dengan menggubal undang-undang jika perlu atau sesuai manfaat bagi 3 tujuan utama. Pertama, keselamatan negara. Kedua, ketenteraman awam. Dan ketiga, prinsip moral. Sekatan yang cadangkan pada hari ini adalah ditujukan hanya pada ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam kertas undi ketika PRU dan PRN terdapat senarai nombor, nama calon dan logo parti yang bertanding. Pengundi telah memilih dengan memangkah di tempat kosong di kanan nama dan logo parti calon yang bertanding. Jumlah undi yang terbanyak menang dalam sistem first past the post yang merupakan amalan negara ini. Maka sesiapa yang menang dengan mandat pilihan rakyat adalah wajar berada dalam parti yang berkaitan itu. Kita berharap agar RUU Anti Lompat Parti akan dibentang secepat mungkin kerana sesi lebat urus telah dilaksanakan banyak kali dalam tempoh beberapa bulan yang telah berlaku. Saya kira tentu akan ditafsir maksud lompat parti seperti parti politik berbeza dalam gabungan yang sama. Kedua, parti politik berbeza dalam gabungan yang berbeza. Ketiga, bebas menjadi ahli politik. Keempat, ahli parti politik keluar menjadi bebas. Keputusan dalam sidang libat urus perlu dibuat kemudian dalam jawatan kuasa pilihan khas yang akan dibentuk. Seterusnya, wajar pengecualian dalam tafsiran lompat parti. Contohnya, berlaku pertama, pembubaran parti atau pembatalan pendaftaran parti. Kedua, selepas penggabungan parti asalnya dengan parti yang lain. Merger of political parties. Ketiga, sekiranya ahli parlimen itu menjadi yang dipertua Dewan Rakyat atau ADUN menjadi speaker DUN. Keempat, adakah jika seseorang yang dipecat daripada partinya wajar dikecualikan setelah pentafsiran dibuat. Kelima, adakah ahli Dewan Senator Negara wajar dikecualikan. Saya dengan ini menyokong cadangan Padang Rengas berhubung perkara itu. Tan Sri Yang Dipertua,
kestabilan politik negara sangat bergantung pada kestabilan ahli Dewan Rakyat dalam Dewan ini. Begitu juga kestabilan parti-parti politik dalam Dewan ini bergantung pada kestabilan kedudukan ahli-ahli parti politik dalam Dewan ini. Oleh itu, saya menyokong agar apa yang nak dibuat selepas ini laksanakan dengan secepat mungkin. Pantun, sifat api membakar cepat, terbakar padi tidak diambil. Jangan MP melompat-lompat, negara jadi tidak stabil. Terbakar padi tidak diambil, elok dijaga, siramlah basah. Negara jadi tidak stabil, rakyat juga menjadi susah. Terima kasih Tuan Speaker.